Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kami kumpulan 3 untuk Citra, Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan tajuk logik dan metodologi. Okey, so saya teruskan dengan ahli-ahli pembentang kumpulan 3. Yang pertama iaitu saya sendiri, Fatin Najwa, bernombor matriks A173726, Thelma A175178, Akilah A177412, Fazliana A176392, Hari Harun A175000, Farah A174002, Fatin Nazirah A176221 dan Syamimi A173789. Jadi untuk tajuk logik dan metodologi, kami akan membentangkan tentang pendahuluan, objektif, definisi, kedudukan logik dari sudut klasifikasi ilmu, kepentingan ilmu logik, kaedah pemikiran logik, logik moden, konsep utama ilmu logik dan penghujahan dan kesimpulan. Okey, so saya akan teruskan dengan pendahuluan. So, apakah itu logik dan metodologi? Secara umumnya, logik ialah ilmu pengetahuan tentang cara berfikir dengan munasabah. So, di sini kita boleh terangkan bahawa logik ni yang boleh difikir oleh akal fikiran manusia. Dan untuk metodologi pula, secara amnya, sistem yang merangkumi kaedah prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan. So metodologi ni maksudnya macam metod yang kita gunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Okay, so saya serahkan kepada pembentang seterusnya, Thelma. Objektif. Yang pertama, menjelaskan tentang ilmu logik dengan ilmu falsafah serta kepentingan ilmu logik. Yang kedua, menghuraikan klasifikasi ilmu kepada ontologi, epistemologi dan aksiologi serta kategori logik. Yang ketiga, menganalisis logik dan penghujahan untuk penghasilan dan penjanaan ilmu-ilmu baru. Okay, saya akan menyampaikan istilah logik dari sudut emitologi dan juga terminologi. Logik dari segi etimologi iaitu bahasa. Logik berasal daripada bahasa Yunani, logos yang bermaksud idea atau alasan hasil daripada kajian tentang kebenaran sesuatu sama ada secara inference atau melalui kajian. Falsafah dalam bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penakulan yang betul. Penakulan adalah proses membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau logik. Next, logik dari segi terminologi iaitu istilah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, logik ialah ilmu dan pengetahuan tentang cara berfikir secara sihat dan kemampuan untuk berhujah bagi meyakinkan sesuatu perkara. Menurut Irving M. Copy and Carl Cohen, ilmu logik adalah satu kajian tentang kaedah dan prinsip dengan menyiasat secara sistematik yang boleh digunakan untuk membezakan antara pemikiran yang betul dan juga salah. Irving M. Copy merupakan ahli falsafah dan penulis buku teks Universiti Amerika yang kini terdapat 3 edisi di mana manuskrip buku tersebut mencatatkan tentang pengatar logik dan logik simbolik. Beliau juga telah menghasilkan 9 buah buku dan 7 buah artikel. Menurut Cullen Willis, ilmu logik ialah sains penakulan atau pemikiran yang baik untuk penulisan atau pertuturan yang jelas. Cullen Willis merupakan lulusan keturunan hitam pertama iaitu the first black graduate, William and Mary yang berkhidmat sebagai perintis sehingga telah menubuhkan Persatuan Cullen Willis pada tahun 1992. Tujuan persatuan ini ditubuhkan adalah untuk melibatkan alumni melalui usaha program kepimpinan dan dermawan. Beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Logic, Language and Composition pada 1 Januari 1957 yang kini masih lagi dijual di pasaran. Baiklah, nama saya Hari Harun, nombor matrik A175000 akan menerangkan tentang logik dari segi terminologi. Baiklah, logik dari segi terminologi ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu pemikiran logik dan penakulan atau pemikiran. Bagi pemikiran logik, ia adalah kajian tentang prinsip-prinsip penakulan yang betul, perkataan yang benar serta fikiran yang sahih. Ini bermaksud kita akan menggunakan akal fikiran kita untuk memikirkan dan mentafsirkan sesuatu yang logik dan perkataan yang telah disahihkan oleh para ulama atau orang yang lebih berilmu. Ia juga adalah cara pemikiran yang menggunakan bukti dan alasan yang akhirnya menjadi satu ketetapan bagi sesuatu perkara. Misalnya, kita boleh merujuk kepada pakar-pakar bahasa yang telah menetapkan definisi kepada perkataan seperti
apakah itu bola, buku. Maksud-maksud tersebut hanya boleh ditetapkan apabila ada kata sepakat atau persetujuan daripada para ulama atau orang-orang yang lebih berilmu dalam sesuatu bidang tersebut. Baiklah, yang ketiga adalah ia juga adalah sebahagian daripada pemikiran kritikal di mana individu cuba mendapatkan sesuatu dalam sebuah pendebatan. Ini juga boleh merujuk kepada perkara yang sama kerana seperti yang saya telah menyatakan sebentar tadi, para ulama atau para cendekiawan akan duduk bersama untuk mendapatkan kata putus, dan dalam mendapatkan kata putus itu mereka akan berdebat untuk memberikan hujah mereka, pandangan mereka terhadap sesuatu perkara itu supaya dapat memutuskan apakah perkara itu, supaya bila dibawa kepada masyarakat mereka akan mempunyai minda yang sama dalam sesebuah isu tersebut. Baiklah, yang kedua adalah penaklukan atau pemikiran, di mana ia adalah proses membuat pertimbangan dan penilaian dengan berdasarkan bukti-bukti konkret. Ini boleh merujuk kepada para ulama yang datang daripada masa dahulu. Masa dahulu bermaksud daripada 1960-an, 1950-an yang mempunyai bukti konkret yang menyatakan bahawa perkara ini boleh dimaksudkan sebegini kerana dia ada bukti yang telah dibawa daripada zaman-zaman dahulu, sebegitu. Dan fakta, keputusan, pendapat atau hukuman adalah hasil daripada proses ini. Bermaksud mereka telah mencari atau mengkaji apakah langkah yang sepatutnya diambil, apakah kesan, apakah punca di sebalik sesuatu perkara itu supaya dapat mengkonklusikan apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu ditafsirkan bagi sesuatu isu atau sesuatu perkara tersebut. Baiklah, secara kesimpulannya, logik menelaah hujah-hujah untuk membezakan antara penaklukan yang baik dan buruk dengan melakukan siasatan kriteria bagi menghasilkan kesimpulan dan demonstrasi yang sahih. Bermaksud kita akan mengkaji sesuatu perkara itu, mendapatkan kesahihan, kejituan sesuatu perkara itu sebelum mengeluarkan pernyataan kepada orang luar supaya keyakinan mereka kepada kita akan terjamin. Baiklah, saya akan berikan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fazana binti Yusof, nombor matrik A176392. Saya akan menyambung slide pembentangan, iaitu kedudukan logik dari sudut klasifikasi ilmu iaitu epistemologi. Ada 3 pendapat daripada tokoh-tokoh terkenal, iaitu yang pertama Azimardi Azra. Beliau mengatakan bahawa ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur dan metode dan pengesahan ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah Musa Asy'ari. Beliau mengatakan bahawa epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu itu adalah sebagai proses untuk usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan satu prinsip kebenaran yang terdapat pada satu objek kajian ilmu. Yang ketiga ialah Dagobert D. Runs. Beliau mengatakan bahawa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, metode dan pengesahan pengetahuan. Next. Okey, di sini ada 6 prinsip yang ditekankan dalam epistemologi menurut falsafah. Yang pertama, bagaimana proses yang menyebabkan sesuatu pengetahuan itu menjadi ilmu. Kedua, bagaimanakah caranya. Yang ketiga, perkara apa yang harus dititik beratkan agar mendapat pengetahuan yang sahih. Yang keempat, apa yang disebut dengan kebenaran dan sahih itu sendiri. Yang kelima, apakah ciri-cirinya. Yang keenam, teknik apa yang dapat membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Okey, di sini ada 2 pendapat epistemologi, satu daripada barat dan satu daripada ilmu Islam. Menurut epistemologi ilmu barat, mereka menjadikan agama itu bukan sebagai asas ilmu. Diorang tak berpandukan agama. Diorang menerima ilmu yang boleh dibuktikan dalam makmal saja, macam ilmu sains semua tu macam tu. Mereka menolak ilmu wahyu atau ilmu berkaitan dengan perkara gaib ataupun perkara yang tak dapat dibuktikan secara saintifik atau fakta. So, epistemologi ilmu barat ni memang mereka memandang benda yang boleh dilihat, boleh dikaji, benda yang terbukti secara saintifik dalam makmal. Kalau epistemologi ilmu Islam pula, mereka meletakkan martabat ilmu pengetahuan yang tertinggi adalah mengenai Allah dengan sebenar-benar pengenalan yang membawa kepada keyakinan dan mampu meletakkan manusia ke tahap yang tinggi dari segi nilai dan kedudukannya.
epistemologi ilmu dalam Islam dapat dibagi kepada dua, iaitu satu ilmu nakli dan ilmu akli. Okey, jenis-jenis pengetahuan yang ada iaitu pertama pengetahuan analisis, yang kedua pengetahuan a priori, yang ketiga pengetahuan empiri atau pengetahuan a posteriori, yang keempat pengetahuan sintesis dan yang kelima bercampur. Seterusnya saya akan menerangkan tentang logik moden. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Farah Nabilah Tuhani, bernombor matriks A174002. Logik moden ada kaedah induktif. Kaedah induktif ni dia merupakan muncul di mana zaman moden era sains dengan kaedah induktif sebagai metodologi asas. Dan kaedah induktif ni dia dimulai dengan kes khusus sehingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Kaedah induktif ni juga dia berasaskan unsur empirikal induktif. Dan dia merupakan satu bentuk mengkaji sebahagian fakta atau sampel tertentu yang boleh dikaji dan bermula dengan pengalaman dan pengamatan serta uji kaji. Kesimpulan daripada kaedah induktif ni dia dibuat secara menyeluruh, iaitu first objek yang dikaji dan second objek yang tidak dikaji. Seterusnya kita beralih kepada konsep utama ilmu logik. Konsep utama ilmu logik ada 6. Pertama sekali andaian, premis, kualifikasi, refutasi, silogisme dan falasi. Saya dan Talma akan terangkan tentang keenam-enam. First, andaian. Istilah andaian ini dia dirujuk sebagai anggapan ataupun sangkaan. Andaian ialah keputusan atau pendapat yang dianggap benar walaupun dia tidak begitu pasti, namun dia masih dianggap sebagai satu kebenaran. Andaian ni dia merupakan permulaan untuk mencari fakta atau meletakkan satu asas untuk mengarah otak berfikir ke suatu arah. Seterusnya premis. Istilah premis ni pula dia digunakan dalam ilmu logik sebagai satu titik tolak dalam sebarang hujah. Premis ni dia boleh dijadikan asas untuk sesuatu hujah atau untuk mencari sesuatu keputusan. Masalah selalu timbul dalam perhubungan manusia kerana tidak dapat dipastikan sama ada sesuatu premis ni dia betul ke ataupun tidak. Konsep premis ni ada dua, pernyataan umum dan pernyataan khusus. Okey, untuk pernyataan umum dalam premis ni, pernyataan umum ni dia lebih bersifat terbuka dan kesimpulan yang dibuat dalam pernyataan umum ni selalunya tak begitu tepat dan dia selalu digunakan. Walaupun pernyataan umum ni tak salah, tapi dia still tak kukuh dan dia masih boleh dipertikaikan sebab dia tak spesifik. Seterusnya pernyataan khusus. Pernyataan khusus ni ia merupakan satu usaha untuk memberi fakta di mana dia menjelaskan lagi apa yang diperkatakan dan ia lebih spesifik daripada pernyataan umum. Dan pernyataan khusus juga dapat mengelak daripada menjadi terbuka dan boleh dipertikai. Tapi pernyataan khusus ni dia kurang disukai dan sebab dia perlu diteliti supaya kita tidak tinggal apa-apa fakta penting. Namun begitu, pendengar yang mendengar pernyataan khusus dalam premis ni dia lebih selesa sebab banyak butiran yang lengkap dan pernyataan ni dia lebih spesifik. Okay, seterusnya kualifikasi. Kualifikasi ni bukan semua semestinya begitu walaupun pernyataan umum dapat diterima. Frasa kualifikasi ni contoh dia macam seringkali, kebanyakan dan dalam bidang penulisan dan pertuturan, pernyataan umum dapat diterima sebagai logik jika menggunakan konsep kualifikasi. Bagi 3 pernyataan konsep seterusnya, saya akan teruskan dengan Talma untuk menerangkannya. Okey, saya Thelma dengan nombor matrik A175178. Okey, refutasi. Refutasi ni adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Latin iaitu membawa maksud tindakan yang membuktikan bahawa seseorang individu atau sesuatu pendapat adalah tidak tepat. So, istilah refutasi ini digunakan untuk memusnahkan asas logik seseorang yang telah diterima ataupun dipercayai oleh orang ramai. Kat sini, pandangan baru akan diterima sebagai hakikat yang benar sekiranya refutasi daripada seseorang itu dapat menunjukkan bukti-buktinya. Contoh, kemakmuran sesebuah negara disebabkan oleh pemimpin utama iaitu Perdana Menteri atau Presiden. Tetapi orang lain membuat refutasi bahawa kemakmuran sesebuah negara itu bukan disebabkan Presiden tetapi disebabkan oleh hasil pendapat
pendapatan negara. So orang terima itu sebagai benar. Silogisme. Silogisme ini pula membawa maksud struktur ke arah satu deduksi atau kesimpulan yang khusus. So kat sini terdapat 3 premis utama iaitu premis besar, premis kecil dan kesimpulan. So premis utama ini adalah pernyataan yang umum yang merangkumi semua aspek dalam sesuatu kumpulan kategori atau bahagian. Contoh, mahasiswa di universiti itu pandai-pandai. Okey. Yang kedua adalah premis kecil. Premis kecil pula membawa maksud pengenalan kepada sesuatu benda atau idea daripada kategori premis besar. Contohnya, Yana merupakan mahasiswa universiti itu. Okey, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pula membawa maksud kepada keputusan yang diambil daripada pernyataan umum dalam premis besar dan pernyataan khusus dalam premis kecil. Contohnya, Yana merupakan mahasiswa yang pandai. Konsep falasi dalam pemikiran kesaintifikan membawa maksud kesilapan pada cara berfikir yang membawa kepada satu huraian, alasan atau pendapat yang keliru akibat daripada penyalahgunaan proses taakulan dan silogisme. So kat sini terdapat 2 jenis falasi iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Kalau merujuk kepada falasi formal ini hanya berlaku dalam kaedah deduktif. Contohnya, dalam struktur hujahan deduktif tu, premisnya betul tetapi kesimpulannya salah. Kalau falasi tidak formal pula berlaku apabila premis yang digunakan adalah betul tetapi kesimpulannya salah. Okey, seterusnya saya Nurfatin Nazirah. Nombor matrik A17621 akan menerangkan tentang kaedah logik. Kaedah logik melibatkan pembuktian secara teori dan empirikal dan juga menggunakan metod yang sistematik, analisis dan pengujian data. Kaedah ini menggabungkan 4 iaitu kaedah deduktif, induktif, abduktif dan heuristik. Kaedah deduktif ialah kaedah deduktif dan juga kaedah induktif adalah kaedah yang berfikir daripada umum kepada yang khusus. Beza antara dua kaedah ini ialah kaedah deduktif ia menggunakan teori bagi memahami sesuatu kes tertentu. Kaedah ini sebenarnya menjadikan seseorang itu terbelenggu kepada teori yang sedia ada sahaja dan ia menghalang seseorang itu untuk mencipta teori baru. Kaedah ini tidak menjamin kita memberi segala ilmu pengetahuan yang benar kerana ia hanya dapat memberi pengetahuan yang sah sahaja. Benar atau tidak, ia tidak boleh ditentukan oleh kaedah ini. Kaedah deduktif ini juga dikenali sebagai kaedah logik klasik. Seterusnya ialah kaedah induktif. Kaedah induktif juga dikenali sebagai logik moden. Kaedah ini melihat kes-kes tertentu kepada prinsip-prinsip umum dan ia hanya menghasilkan teori. Ia melihat dan menganalisis data yang sedia ada dan ia bersifat lebih produktif. Seterusnya, yang ketiga, kaedah abduktif. Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah culikan. Ia melibatkan proses pengambilan satu daripada pelbagai hipotesis atau penyebab yang difikirkan paling tepat. Kaedah ini merupakan kaedah mengambil pengajaran daripada beberapa penjelasan yang lain. Ia merupakan satu kaedah penaklukan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar dan jelas bersama bukti saja. Yang terakhir iaitu kaedah heuristik. Kaedah ini menggunakan ciri-ciri kejayaan yang membawa kepada tercapainya ide baru. Seterusnya, ia mewujudkan ide tersebut. Ia adalah langkah awal dalam tindakan menjadi sumber-sumber, mendapatkan data atau fakta dan juga pembuktian secara cerah. Sekian daripada saya. Seterusnya. Saya Nur Syamini binti Faiz bernombor matrik A173-789 akan membentangkan tentang kepentingan ilmu logik. Kenapa ilmu logik ini penting? Ilmu logik sangat penting untuk kita melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal yang digunakan oleh Allah untuk mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Setiap manusia dikurniakan keistimewaan akal fikiran untuk berfikir suatu perkara. Contohnya, manusia menggunakan akal fikiran untuk mengembangkan sesuatu maklumat yang diperolehinya ketika menuntut ilmu.
Okey, seterusnya, kepentingan ilmu logik adalah dapat membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Hal ini kerana ilmu logik dijadikan sebagai panduan untuk memilih perkara yang baik dan perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Misalnya adalah memilih untuk tidak mengambil dadah kerana merupakan satu kesalahan jenayah yang dilarang oleh undang-undang negara. Jika seseorang itu melompak, hukuman atau denda akan dikenakan oleh mahkamah negara. Ilmu logik ini akan membuatkan seseorang itu berfikir dengan waras sebelum melakukan sesuatu perkara yang buruk. Kepentingan ilmu logik yang lain pula, seterusnya kepentingan ilmu logik ialah memelihara untuk mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan ketika berfikir. Ini dapat menjamin kesucian akal daripada terpengaruh dengan perkara-perkara buruk seperti merompak ataupun menghisap dadah. Seseorang akan terpengaruh dengan kawan untuk mencari jalan cepat. Selain itu, seseorang akan mudah terpengaruh dengan kawan untuk mencari jalan cepat kaya dengan cara merompak. Sedangkan apabila kita memahami kepentingan ilmu logik, merompak merupakan perkara yang salah kerana mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Dan akhir sekali, kepentingan ilmu logik kita dapat menajamkan akal fikiran dan dapat membina kebenaran dalam berfikir. Akal fikiran manusia sangat berharga kerana dapat menentukan kebenaran sesuatu perkara. Contohnya, sentiasa menjadikan Al-Quran atau kitab sebagai panduan hidup kerana sudah terbukti bahawa setiap kandungannya di dalam adalah benar. Buku-buku ilmiah juga dijadikan panduan untuk menajamkan akal fikiran kita dan mencari kesahihan ilmu yang dipelajari. Justru, saya ingin menekankan bahawa ilmu logik ini sangat penting untuk membantu manusia supaya sentiasa berfikir dalam semua aspek demi membentuk manusia yang berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Sekian sahaja daripada saya. Okay, so sebagai kesimpulan untuk tajuk logik dan metodologi ini, kita sebagai seorang manusia yang menetap di muka bumi ini, kita perlulah meneliti dan mengambil berat tentang logik dan metodologi dalam kehidupan supaya sentiasa dalam landasan yang betul. Maksudnya dalam apa jua yang kita lakukan, kita perlulah berfikir dengan logik dan ikut metod yang sesuai. Okay, yang kedua ialah jika hendak membuat sesuatu keputusan adalah lebih baik untuk berfikir dengan logik dan menggunakan metodologi yang benar supaya kita tak tersilap langkah dengan keputusan yang kita lakukan dalam masa hadapan. Yang terakhir, jika kita mengaplikasikan apa yang kita belajar sebentar tadi, mudah-mudahan dapat dielakkan daripada berfikir dan membuat perkara yang salah supaya kita tidak terpesong daripada jalan yang benar dan supaya hidup kita sentiasa di landasan yang betul. Dan kita akan hidup dalam aman dan damai, insya-Allah. So itu saja daripada pembentangan kumpulan 3 tentang logik dan metodologi. Sekian, terima kasih.